Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita nak sambung kelas kita. Sebelum mulakan kelas tu, kita nak jawab dulu soalan untuk Rabu lepas ya. Okey. So kita tengok nak bincangkan kesan rumah hijau dan juga pemanasan global. Okey, yang pertama, lengkapkan ruang di bawah tentang kesan daripada penambahan karbon dioksida dalam udara kepada hidupan dan juga persekitaran. Okey, bila ada kesan rumah hijau tu bermaksud adalah gas karbon dioksida dan juga gas rumah hijau yang lain berada di dalam udara dalam kuantiti yang banyak Okey, kita tengok soalan A. Okey, dia kata lapisan gas tempat kosong memerangkap tempat kosong daripada matahari. Okey, so lapisan gas apa dia? Lapisan gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida memerangkap memerangkap apa? Memerangkap haba daripada cahaya matahari. Okey, kemudian B, rumah hijau memerangkap apa daripada matahari dan tempat kosong tanaman di dalamnya. Memerangkap apa? Memerangkap sekali lagi adalah memerangkap haba. Kita potong yang mana dapat guna dah tadi. Memerangkap haba daripada matahari dan memanaskan. Memanaskan tanaman di dalamnya. Kemudian C. Dia kata apa tu? Seumpama rumah hijau. Apa seumpama rumah hijau? Pemanasan global lah. Seumpama rumah hijau. Tak apa, kita tinggalkan dulu. Kita tengok C. Kita tengok D. Apa dia? Menyebabkan yang kesan rumah hijau tu menyebabkan apa dia? Memanaskan tadi kita dah. Pemanasan global. Kemudian E. E adalah peleburan ais. Peleburan ais di kedua-dua kutub. Kawasan peleburan ais dah. Kawasan rendah ditenggelami air. So ni betul lah kesan rumah hijau. So itu dia jawapan. So kita nak pergi kepada tajuk kita hari ini. Hari ini adalah kita masuk tajuk baru hari ini. Hari ini adalah hari Rabu 1 September 2021. Sekejap
kita abaikan. Okey, kita nak tengok subtopik yang kedua untuk bab 7 ini, iaitu pembakaran. Okey, yang pertama kita akan rumuskan syarat berlakunya pembakaran, kemudian menghubung kaitkan syarat pembakaran dengan prinsip yang digunakan dalam pembuatan alat pemadam api, dan yang ketiga mengamalkan sikap berjaga-jaga bagi mengelakkan berlakunya pembakaran yang boleh mengakibatkan kemusnahan nyawa dan harta benda. Okey, kita tengok maksud pembakaran. Okey, pembakaran bermaksud tindak balas yang berlaku apabila suatu bahan dipanaskan dengan kehadiran oksigen dan membebaskan tenaga haba dan juga tenaga cahaya. Okey, suatu bahan dipanaskan dengan kehadiran oksigen dan dia akan membebaskan tenaga haba dan tenaga cahaya. Okey. Tenaga cahaya, tenaga haba. Okey, bahan dipanaskan okey dengan kehadiran oksigen. Okey, tengok Rajah 7.8 menunjukkan syarat-syarat pembakaran berlaku, iaitu oksigen, haba dan bahan api. Okey, adanya haba, ada bahan api. Okey, dan adanya oksigen. Okey, apa maksud haba tu? Kalau bahan api tu kita tahulah haba tu. Okey, contohnya macam kalau dulu, kalau tengok cerita kartun ke apa ke, okey, zaman dulu-dulu kan, dia gesekkan batu, okey, dia lagakan kedua batu ataupun dia gosokkan kayu, okey, sehingga panas. Okey, sehingga panas. Jadi haba akan terhasil daripada gosokan tersebut. Okey, kemudian bahan api adalah contoh macam daun-daun kering, ranting-ranting kayu. Okey, ataupun boleh juga kalau macam kita sekarang ni kita gunakan minyak kan. Okey, jadi tuang je dekat mana-mana atas permukaan apa-apa, so boleh dah hasilkan bahan api, menghasilkan api. Okey, dengan kehadiran oksigen. Okey, jadi kalau tempat yang tiada oksigen, awak tak boleh lah. Okey, tak boleh hidupkan api ataupun kurang oksigen. Okey, jadi api mungkin akan menyala tapi agak susah. Okey. Okey, kita tengok gambar kanak-kanak meniup lilin tu. Api lilin terpadam apabila oksigen disikirkan dengan meniupnya. So apabila awak tiup, okey, udara tu keluarkan udara, tiup pada lilin tersebut, okey, oksigen akan tersingkirlah daripada permukaan lilin tersebut. Okey, kawasan lilin tersebut. Jadi api akan padam. Okey, tengok dekat sini pembakaran. Okey, pembakaran boleh dielakkan jika kita menyingkirkan salah satu daripada syarat pembakaran. Okey, jadi syarat pembakaran ada 3, iaitu oksigen, bahan api dan juga haba. Jika singkirkan salah satu, pembakaran akan boleh dielakkan ataupun mungkin tidak terjadi terlalu buruk lah. Okey, tidak menghasilkan kesan buruk, dia tak jadi lebih buruk lah. Okay, cabaran minda. Mengapakah air biasanya digunakan untuk memadam api? Okey, kenapa air digunakan untuk memadam api? Okey, sebab apa dia? Air dia akan menyingkirkan haba. Okey, dia akan menurunkan suhu lah. Okey, dia akan menurunkan suhu. Okey, jadi pembakaran akan menjadi lebih susah lah. Kita tengok gambar tu. Bagaimanakah pihak bomba memadamkan kebakaran seperti ini? So bomba dia akan pancutkan air yang banyak, jumlah air yang banyak lah untuk menyegerakan pemadaman api. Okey, kita tengok gambar kat bawah ni. Mari jalankan aktiviti 7.3 untuk membuktikan bahawa bahan api, oksigen dan haba diperlukan untuk pembakaran berlaku. Okey, cikgu cerita kat sini je lah. Okey, aktiviti 7.3 tujuan dia membuktikan bahawa bahan api, oksigen dan haba diperlukan. Okey, ni kita ada 3 syarat dia.
Okey, syarat pembakaran. Okey, diperlukan untuk pembakaran berlaku. Okey, menentukan bahan api diperlukan untuk pembakaran. Kita ada radas, penunuh bansen, penyepit, pemetik api, rod kaca, kayu, lilin dan juga batu. Okey, nyalakan api penunuh bansen yang pertama. Okey, yang kedua, rod kaca diletakkan pada nyalaan api penunuh bansen dengan menggunakan penyepit. Okey, yang ketiga, okey, perhatikanlah rod kaca tersebut sama ada dia terbakar ataupun tidak. Rekodkan pemerhatian dalam jadual. Okey. So ulang langkah 2 hingga 4 menggunakan kayu, lilin dan batu. So kita ada 4 bahan. Okey, kita akan ulang eksperimen yang sama. Kita akan cuba bakar. Kita letakkan pada di atas penunuh pada nyalaan penunuh bansen. Okey, so soalan dia berdasarkan pemerhatian anda, kelaskan bahan-bahan tersebut kepada bahan api dan bahan bukan api. So yang mana bahan api, yang mana bahan bukan api? Apakah kesimpulan yang dapat dibuat daripada aktiviti ini? Okey, kita tengok pula. B, menentukan oksigen diperlukan untuk pembakaran. Okey, balang gas, kita ada bahan dengan radasnya. Balang gas, jubin putih, 2 batang lilin yang sama saiz, plastisin, mancis. Okey, kemudian arahan dia. Okey, urutan untuk kita lakukan eksperimen. Yang pertama, 2 batang lilin yang sama diletakkan pada jubin putih dengan menggunakan plastisin. So kita lekatkanlah. Okey, kemudian yang kedua, nyalaan lilin X dan Y. Okey, kita tandakanlah nyalakan lilin X dan Y. Okey, lilin tu kita tanda dulu yang mana, ataupun awak tandalah lilin yang ditutup dengan balang gas dan juga lilin yang tidak ditutup dengan balang gas. Okey, kemudian apabila dah nyalakan kedua-dua lilin tersebut, terlungkupkan balang gas. Okey, balang gas ni adalah lebih kurang sama macam balang gas yang kita gunakan untuk cikgu tunjuk yang eksperimen menentukan komposisi oksigen dalam udara tu. Okey, perhatikan lilin yang padam terlebih dahulu. Okey. So agak-agak awak, lilin mana yang lebih yang cepat padam? Okey, lilin mana? Okey, lilin X lah. Okey, lilin X. Kenapa lilin X? Okey. So dia ada soalan-soalan di kat bawah tu. Okey, seterusnya kita tengok pula soalan C. Okey, aktiviti C, aktiviti 7.2C, menentukan bahawa haba diperlukan untuk pembakaran. Okey, ini syarat yang ketiga. Okey, bahan radas mancis yang telah disimpan di bahagian penyejuk beku. Okey, kita simpan dalam peti sejuk lah. Okey, dan juga kotak mancis. Okey, label P pada mancis yang telah disimpan di bahagian penyejuk beku. Okey, dan sebatang mancis lain lah sebagai Q. Okey, label P dengan Q. Nyalakan mancis, perhatikan perubahan yang berlaku. So satu mancis sejuk, satu lagi mancis yang suhunya biasa. So yang manakah yang akan menyala? Adakah mancis P dan Q menyala? Mengapa? Okay, yang kedua, apakah kesimpulan yang dapat anda buat daripada aktiviti ini? Okey, so kena buat kesimpulan. Okey, so soalan-soalan ni awak perlu jawab dalam sini. Okey, ini soalan dia, nanti cikgu akan share dalam grup kelas. Ini soalan dia. Okey, macam biasa salin yang bahasa Melayu sahaja ataupun awak boleh cetak. Okey, so syarat-syarat untuk pembakaran semua ini awak kena jawab. Okey, cikgu dah terangkan dalam kelas kita yang tadilah cikgu dah terangkan. Okey, yang kita rujuk buku teks tu. Okey, so itu sahaja untuk video kali ini. Okey, jangan lupa siapkan latihan dan hantar pada grup channel sains. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.